Sir, Ya saya. yang Windows Form app tu yang ada Visual Basic ke CS Tag? Kan create new project kan? Lepas tu Windows Form app kan? Okay. Okay, Oh, Windows. Sebab Windows Form app ada 3. Ada 3 jenis. Yang ini Windows Form App.NET Framework. Dapat? Okay, dapat. Terima kasih. Mula-mula kita narrow down kepada VB itu dengan top lah. Dia punya language, dia punya platform and also Buka yang mana sah? bila you nak pilih you punya project tu, make sure you narrow down language dia kepada VB and then platform dia kepada Windows and then dia punya environment desktop. Kalau you ambil yang apa tu, tak di yang ni tak tukar kan, cuma dia akan ada lebih banyak, you akan confuse lah, rasakan banyak ni. So narrow down your option. Lepas tu yang bawah tu pilih yang mana? Yang ini Windows Form App.NET. Dapat? Dapat. Ya? Mana? Saya close solution. Apa saya kat mana? Okay. So basically the question is simple lah. Yang saya kata soalan saya lepas kalau dia senang. Untuk soalan ni yang soalan 4 lah. File right to file kompleks lah untuk masak. So, right? Thanks for trying using the Maklumat kan? Tukar setting. Tak boleh tak. Kat ID UITM. Project. Google masalahnya tak boleh rakam. So basically the interface, right? Oh, dia pop up. So nanti bila kalau you all tengok video tu kan, message box bawah tu sebenarnya dia result. Tak ada apa lah, message box ni sama ada nak ada respon dekat message box tu ataupun right. So very simple. So basically our form one level button. Betul. So this button. Oh, tak boleh juga ada gambar. So label ni for this time saya tak tukar sebab soalan tu tak tukar kan. Dah lah kan juga tak tukar. Kita tukar lah. Belajar kan. So label ni saya tukar question. So tak nak tukar. Patutnya kat teks kan saya salah. Enter. Sir. Sir. Ya. Toolbox ni macam mana? Buka sir. Saya tak ada kat tepi tu. Text box tak ada. Oh. Toolbox ni. Yo. The whole toolbox tak ada ke yang ini yang tak ada?
text box sahaja. Tak ada semua, tak ada semua sekali tu tak ada text box sahaja. Okay, kalau toolbox ni kalau kita nak view, tak silap saya dekat view. Ada ni toolbox. Kalau dia punya toolbox tak ada lah maksudnya. Kalau dia tak ada di sini. Okay. Tertutup ke apa kan. By right, you go to view. Go to your punya toolbox. Dia ada kat sini lah. Okay. And then kalau you rasa tak ada, you should go to all form lah. Tapi all window form ni ada semua benda. Okay. So saya awal-awal ni just guna common. Yang biasa kita akan gunakan. Okay. So dekat sini lah baik. Okay. So kalau button tu kat sini, kat sini. Okay. And then label tu yang ini. Dan the text box tu dekat sini. Okay. Mantu tak? Right? Dah tertambah. Okay, so this one kita dah rename tadi pada level tadi. Kan? Ni name tu pun kita tukar lah. Okay, level question. Kita buat kat text tu untuk tukar ayat yang kita pilih. So, kita akan tukarkan kepada text box. Salary lah. Sebab enter salary kan. Kat gambar ni, okey dengan. So, button ni boleh bagi nama button okay. Cantik kan? Tiba-tiba okey dia. Dan dia punya nama. Pakai form kan. The other one, then ni nama. Cancel. Text. Alright. Yeah. Good design. Good design. Lebih kurang lah Cemburu Sedap. Macam aku kata tak masuk akal dia ni design kan. Pas sikit lah. Safety zaman sekarang cakap safety kita tak pasti fokus belakang. Baik. Baik. Saya macam ni lah. 301. Oh, kecil sangat. Okay. So kita ubah sikit rupa dia. But the idea is still the same. And then what else? Macam lah. Lepas tu kita nak ada jawapan. Jawapan nanti kita akan display dekat message. Jadi tak ada cakap pun jawapan nak display kat mana. How the answer? Try our best lah. Jadi kita akan pop up kan dekat. Maksudnya kita try buat case tu just dapatkan the value. At the end baru kita paskan the output kepada message box. Kita tak apa kita display output tu dalam message box lah. So macam mana nak buat okey dengan jadi dah grey kan. Dia mungkin semula jadi kalau apa. Rasa kat color ni lah bila you click on the button itself. One. Thank you. Tapi dan tu untuk ni picture box kan. Tadi untuk button.
Internet working untuk button ni. Hari tu yang kita discuss tu untuk picture box. Rasanya boleh tukar tapi pernah lah kita. Sure, you can play around lah. I know this is text. By right, this time lah. Ni tak. Sebenarnya saya tak nampak sangat tau. Sebab screen dia tak cantik. Betul lah. Kat situ. Okay, you can change the background, the back color. Rasa lah tu. Tapi biasanya kita bukan standard je. Standard kan 9. Standard kan control. Control. Okay. Sekarang lah ubah benda tu kecuali nanti project you all lah bagi satu. Sebab itu sebenarnya sama je semua. Apa adalah soalan yang okay, hopefully I answer the question tapi saya step balik lah. Kalau susah kali boleh kita step back. Okay. Explain kena pilih button apa ni. Yang nasib tengok. Aku dah cakap. Sorry. Saya nak buat okay. Hari tu saya rasa bukan saya buat dekat button, saya buat kat picture box. Yang itu result. Yang itu result. Kalau yang itu maksudnya yang inilah yang hari tu yang kita gunakan dekat picture box. Itu last class. Tu soalan dia related dengan picture box. Ini button lain. Yang hari tu kalau you perasan dia tu dekat atas button. Kita dah try lah, so you know. Jadi so, saya guna yang example group A sebab group A punya saya ada buat sekali function untuk dibagi. So I think you are talking about this one. Ini sebenarnya pick color kan. Sebenarnya dia adalah picture objek. Please try. Saya akan try buat macam tu lah. Sharekan source code. Okay. Tu siap. So macam biasa, sebenarnya soalan kita, you jawab sebenarnya tarik on the tip of the button. Kalau you rajin, you buat satu-satu. It's okay. Sebab tu saya galakkan you all follow the video first. Dari kelas yang ni, dia memang yang soalan baru lah. Nanti kita akan tengok soalan baru. Every Thursday sebelum Friday. The idea is we can pause anytime. Nanti by the end of the class saya akan bagi saya rasa kelas lepas tu saya dah expert orang kata maksudnya insyaAllah tengok video tu okay. Exercise, lab session kita akan buat daripada set yang terbaru penambahan kan. Kita try. Kalau you rasa tak boleh follow you bagi. Okay, so macam biasa you just click on the button. Maksudnya sebenarnya kalau you nak buat kalau you nampak dekat participant yang kawan you nak masuk, saya tengok chat. Sebenarnya kalau you nak edit terus,
Oh no, not this one. Oh tak boleh. Kelas tu kena buka. So, lepas you buka sekali, you click on that one. Tak apa lah. Saya tak nak. Sir. Sir, macam mana sir buat enter your salary? Saya tak tahulah. Enter your salary, ayat ni? Yang tu. Oh, Saya tak pasti. Saya tak jumpa lagi macam tu. yang ini kan? Saya kopi. Tak rajin tak. It's okay. Okay. Enter your salary ni sebenarnya adalah label. Label tu maksudnya saya pergi kepada label. Yang ni. Apa? Ada label dekat saya punya toolbox. Okay. Ada label. Saya drag dulu. Mula dia akan jadi label 1. Text dekat label 1 tu yang saya akan text dia, saya akan masuk text, enter your salary. So, sebabkan yang lain-lain saya tukar kita digalakkan tukar lah. So yang ini pun untuk name dia saya akan tukar kepada label question. Thank you sir. Okay. No problem. Macam tu lah. Kalau orang rasa you tertinggal ke apa, terus saja. Jangan orang kata nak tunggu saya dah ujung baru nak suruh ulang balik. Nanti dah jauh. Ni masih dekat lagi kan. Baru dekat. Just interrupt. Jangan nak udah tarik interrupt. Okay. 0. Siap. Okay. So saya tak jumpa kat mana kat sini. Kenapa dia tak keluar? Katanya dia keluar untuk the class file. File. So kita just klik kat sini. On any object yang you nak letakkan program. Sebab event based, biasanya dia akan berlaku bila kita klik certain button. So for this case kita akan klik button. Okay. So based on the click of our button OK, dia akan keluar tak nampak. Bila saya klik, kalau saya perlu tambahnya ni, saya akan buat kat sini. Okay. So bila saya klik this one, saya nampak. Saya nak buat program tadi lah kan. Switch case tu. Okay. So the first thing macam biasa kita buat ikut step saya budak baru belajar kan. Dua kita lah officially. Declaration. Kita nak paling penting salary. As salary biasa double lah. Dan bila kita klik OK tu, by right, there should. Tapi kita biar kosong. And then what else yang kita nak calculate? Loan. Ya, by right ni je. So our input akan dapatkan salary. So where can we get our salary? Kita akan dapatkan daripada our tax tadi. Kita dah bagi nama dia tax salary. Ingat So tax salary ni you have to remember. Tax salary ni dia the object itself. Maksudnya dia menceritakan color, background dia, size dia. So apa yang kita nak ambil daripada tax salary ni? Sebaik perasan. Apa yang kita nak ambil daripada tax salary ni? So apa yang kita nakkan adalah dia punya tax. Okay. So mesti ada dot tax. Sebab apa? Sebab kita bukan nak all the properties of the tax edit. Kita just nak the value of the tax inside the tax edit. Okay. And then kita kena ingat kita nak jadikan dia dalam bentuk double. Okay. So bila kita
nak jadikan dia dalam bentuk double, maksudnya kita kena buat passing lah. So sebenarnya passing ada banyak cara. Passing yang spesifik lah, maksudnya daripada sebab bila you masukkan dalam teks, dia jenis teks, dia jenis string. So walaupun you masukkan nombor ke, ada perpuluhan ke, tak ada perpuluhan ke, dia masih bukan nombor, dia masih lagi, apa orang kata, masih lagi teks lah. So masih lagi string. So you kena convert dia kepada double, float, and so on. Okay? So kalau you nak ingat satu-satu banyak, adalah banyak, saya tak nak sebut pun. Sebab saya tak nak you cari yang itu. Kena sebut juga so you ada convert integer, convert double, integer, CTL. So ada banyak so, tapi saya tak galakkan guna ni untuk mempermudahkan. You boleh terus gunakan function then. So dia akan convertkan untuk kita siap-siap the function value. So dia akan convert any string kepada double. So bila double, kalau kita masuk ke integer, dia akan buang kita. Okay? So you don't need to remember the specific one. Okay? So itu untuk kita punya input. So ni yang penting lah, kita punya. Okay? So sambil-sambil tu kita boleh tengok lah. So bila dalam VB ni, dia punya if else macam biasa, kita pun dah try hari tu. So untuk switch case dia tak pakai switch case, dia panggil select case. Untuk select case dia unique sikit. Dia ada range. Dia ada range. Dia pakai slide tu tadi. Official apa Microsoft. Kalau dia punya cantik. Okay. So dia sebenarnya macam kalau dalam C++ kita pakai switch case kan. Tapi dalam dia punya assignment of variable tu, yang mana yang kita nak selectkan tu, yang mana kita nak casekan tu adalah guna select. So dia tak dengan switch lah. Okay. And then kita boleh letak dia dalam bentuk range. Ini maksud saya. Okay. So dia sama ada kita boleh letak case 1, okay, dan case 2, case 3, case 4 macam biasa kita buat tu. Okay. And then atau kita tak boleh buat banyak-banyak. Kejap ni kita try. Saya tak fikir. Ataupun kita boleh buat dalam bentuk range. Maksudnya case 1 to 5. Maksudnya dia akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ataupun kita boleh kata case 6, 7, 8, satu-satu. Ataupun yang pendek. So kita punya default, kita gunakan nama dia case L. Okay. So ni yang sepatutnya kita try lah. Okay. So let's try the first one. Apa yang kita nak buat. So macam ni lah. Itu dia. So maksudnya for our case, for our case, kita punya selection statement adalah daripada berdasarkan our salary. Okay. So case apa? So the first one saya nak try macam ni, case 1. Boleh tak? So dia akan error. Case 2. By right dia tak error lah. Tapi tedious lah. So biasanya kita buat macam ni lah. Nampak tak? Ingat tak saya kata bila dalam VB kita tak ada bracket, kita tak ada ni apa. Semuanya bergantung pada indentation. Macam ni lah kita nak bagi tahu dia ke dalam dia di mana. Okay. And then what else? 1, 2, 3. Kita just consolkan je lah. Kita nak test. Boleh tak kita buat satu-satu ataupun kita kena buat. So kebiasaannya kalau kita ada macam ni, kita akan buat dia macam ni sebenarnya. Kita tak akan buat satu-satu macam C++. Kita akan buat 4, 2, 6. Kita boleh buat macam ni. Maksudnya kita boleh letakkan dalam bentuk range. Okay. Kenapa dia lari? Kan? Dan what okay. Ataupun kita boleh masukkan satu-satu. Case 7, kita skip 8, kita skip 8, kita letak 9. Okay. 7 and 9. Dan untuk kita nak test apa possibility yang kita boleh buat lah. So, kebiasaannya macam ni lah rupa dia. Kita akan pakai key je. Kita boleh buat dia dalam bentuk range. And then kita punya ending adalah case L. Dia tak ada default lah. Dia punya default tu jadi case of L. Okay. So ni kita boleh letakkan. Kita skip 8 kan. Kita boleh kata 8 or
apa sahaja yang ada dalam cerita ni. Okay. So macam mana kita nak tahu, dia akan keluar kat kita punya konsol bawah. Ini just untuk testing, untuk fahamkan. Boleh tak macam mana nak buat. Kita boleh try run. So sebab kita, saya terlupa tukar yang penting tadi. Sebab dia keluar kat mana suka hati dia. Dia tak keluar kat center kan. Saya lupa tukar yang pertama tu saya lupa tukar. Nama form. Nama form, saya gambar. Calculate loan. Saya put our form design. Form. Dan tukarkan nama form dia. Calculate. Dan form yang nama official tu nama form. Jadi kita tadi kita lihat. Okay, so kita run. Dia keluar kat tengah kan. Okay, so kita tengok kat konsol tak keluar apa-apa lagi. Kita just nak test kita punya switch case tadi. Okay, so kita boleh masukkan. Sebab dia event based, so tak payah tutup. Kita nak test. Antara yang best adalah satu. Baliknya mana? Kaki. Oh, okay. Kat mana saya rename tu. Okay, so kita tak buat lagi. So kita just go to the form. Kita go to the form untuk tukar tajuk ni. Kalau tidak asal ni tadi dia form 1 kan dari sini kan. So untuk tukar dia, jangan tukar nama objek. Jangan tukar ni. Tukarkan dia punya teks. Teks apa yang keluar dekat situ. Dekat bahagian teks ni. Tukarkan kepada calculate. Originally sepatutnya dia adalah form 1. Sama. Appearance. So the text appearance tukarkan kepada calculate dulu. And then lagi satu, saya galakkan tukar form kita bila dia nak keluar, the start position, start position of our form, dia punya layout. Sepatutnya kita tukar, bukanlah sepatutnya, tak wajib. Tapi saya galakkan yang letak dekat center of the screen. Supaya dia tak keluar kat kiri kanan screen you, ataupun kalau you gunakan screen, dia boleh keluar kat screen lagi satu. Dia boleh keluar ikut sekati dekat mana lah. Sebab kita tak tahu the default location dalam sistem tu kat mana je. So saya galakkan you all tukar kepada center of our. Okay. So, okay. So kita try run. Dia dululah kita punya apa ni, konsol ni. So, kita nak tengok dia jadi tak. So kalau saya masuk 1, by right kita expect result dia 1, 2, 3. Yang sebab case sedirit tadi. Tidak kita view source. Source dia. Kalau 1 sepatutnya keluar 1, 2, 3. It work. Tak work. Tak jadi. Itu yang kita nak test. Jadi kita. Tak apa. Kita masukkan 4. Itu tak jadi. Okay. Maksudnya mungkin dia boleh baca tapi tak boleh nak write. Dia rasa dia lah. Jadi rasa unused variable. Unused tak apa pun ni. Kita try buang dulu Apa? Kita kena scroll dulu. Try. Why tak jadi? Oh, saya buat dot right. Kita pakai dot right. Right dulu. Kita bagi dia jadi. So, pilih kita. Saya tak hang. Nampak tu. Oh, dah jadi. Okay. Sebab saya buat right line tadi kot. Dia sambung dekat ayatnya. Okay. So, by right, maksudnya tu saya kata dia tak masalah. Kita try balik. Cuma dalam VB kita biasa tak buat macam ni lah. Dalam C++ tu kita kena buat macam ni lah. X1, X2 dan
baru history kan. Maksudnya kalau kita ni handle satu-satu. Dalam BB kita ada extra lah. Kita ada boleh letak sekaligus comma one by one, ataupun kalau you nak skip dia adalah range kan. So you boleh gunakan range dalam BB punya select kan. One to be. Bila ada banyak case kan, dia tak jadi. Maksudnya tak boleh lah. Sebab dia jadi runtime error. Betul lah, confirm lah. Mungkin tak galakkan dia buat langsung. Tengok kat sini. Dia tak boleh nak cheat. Sebab dia jadi runtime error. Dia boleh run, dia tak beritahu ada error. Okay. Tapi dia jadi runtime. Masa run dia hang. Okay. Maksudnya dalam DB tak boleh buat macam C++ lah. Kalau perlu ada banyak, sama ada digunakan comma ataupun digunakan kalau dia berturutan. Kalau tak berturutan, dipisahkan gunakan comma. Ataupun you can combine. Can combine. Okay, maksudnya dia combine tu macam ni lah. Ya, saya try dulu. So by right. Kalau ni okey pula, dia tak hang. Jadi dalam BB tak boleh lah kot. Kita assume tak boleh lah. Dia akan jadi runtime error. Walaupun boleh run, tapi tak boleh. Walaupun boleh compile, boleh run, tapi boleh kita run, dia hang. Nothing happen. Dia akan sangkut. Okay. So, sama dalam DB, you boleh buat macam ni lah. Sama ada you buat satu-satu. Okay. Ataupun you boleh combine kalau you. Combine tu maksudnya you boleh buat macam ni. Satu, dua, dan saya tahu. Satu, dua. Boleh saya nak buat. Katakan letak tiga. Dan yang belakang ni nak tak range. Sir, Ya, saya. nak tanya apa ni yang Ni saya. untuk input tu salary equals to val txt salary.text tu yang kita text salary tu dia kena tukar nama dekat design tu Yes. Okay, Text salary tu kita tukar nama dekat sini lah. Yang text box ni kan. Saya tukarkan nama dia dekat design. Maksudnya saya klik kat sini. So dekat properties ni of the text box tu. Dekat name. Tukar kat design name ni. Tukarkan text. Saya kena play around lah dengan BB ni. Baru cakap. Saya pun tak cakap. Banyak kan saya mengajar. Masa kita satu dulu pun saya kena ingat kan kat mana. Sama dengan BB lah. Okay. So maksudnya kita boleh buat juga macam ni lah. So baik. Ni soft. Ni maksudnya combination. Sama ada you buat satu-satu. Koma kan. Kalau you nak dia berturutan. Ataupun kalau you nak dia berturutan. Lepas tu dia ada macam ni kan. Dia range sekali apa semua pun. Kita boleh try this one. Okay. Sekejap. Kita tak confuse kan. Try one. Hang aja. Dia dah tak hang. Nampak So saya rasa kalau case tu kita buat banyak tak boleh. Dia boleh run tapi tak boleh. Dia boleh compile, boleh run tapi boleh run hang. Runtime error. Saya ingatlah kita punya 3 dosa besar kan. So kita akan try nombor 12 tadi kan. So by right nombor 12 kita keluar 1, 2, 3 lah. Instead of L. Betul lah. Kita keluar 1, 2, 3. Tapi kalau kita letak 16 sepatutnya dia keluar L. Dia keluar 8. Kalau kita masukkan 5 katakan, sepatutnya dia keluar 4. Jadilah. Kalau kita masukkan 9, sepatutnya 7. Alright. So basically macam ni lah. Switch case, switch case salah. BB apa? Select case. Okay. So select case, the salary of the case. So dia kena ada case ke situ kan. Kan select. Okay. Check ni. Bukan. Select, yes. You have to use the word select case and then you put the variable. Then baru you casekan all the value kat variable. Okay. Tapi dia punya limitation masih lagi sama lah. Maksudnya kalau tak silap saya, you hanya boleh pakai untuk integer dengan karakter dengan boolean.
Oh tak, aku boleh pakai untuk tu. Bolehlah try kalau nak letak dalam, tapi macam tengok pakai ni. Dia ada lagi yang susah, kita boleh pakai. Kita tak cuba. Inklusif termasuk. Maksudnya dia tak limit macam C++. Dia boleh kita pakai untuk semua. Sebab dalam switch case pun kita boleh letakkan condition. Kita try. Ada tak ada? Ini untuk contoh karakter lah. Okay, kita boleh try range lah. Range pula. Kita tak set lagi button cancel. Okay, so kita boleh tambahkan kat sini. Katakan kita gunakan titik case of 100. Dia idea lah. Dia ada bagi contoh. This one, ini yang kita tunjuk tadi. Oh, ini kalau kita nak gunakan range. Okay. So kalau kita nak gunakan range, kita boleh gunakan. Tapi macam mana kita nak buat? Kan? Ada banyak lagi contoh. Kita try tengok contoh yang yang lain tak ada apa. Ini tengok dulu. Inclusive maksudnya termasuk lah. 1 and 5 inclusive. 1, 2, 3, 4, 5. And 6, 8 ni maksudnya 6, 7, 8. Inclusive of 7 termasuk. Okay. Yang ini tak ada apa lah sebab 9 to 10 dan memang ada 9 to 10 je. Okay. And L adalah nombor selain tu lah. Termasuk nombor selain tu. So yang saya nak tunjuk lagi satu adalah penggunaan case. Dia tak payah. Case salary is more than 1,000. So dia boleh ada condition juga. Okay. Tapi rasanya tak boleh letakkan N. And tak boleh daerah kan, tak boleh letak untuk range. Tapi kalau kita letak comma tu maksudnya ni kan. Sir, Ya saya. function select case salary ni untuk apa sir? Ini selection control structure lah. Macam apa orang kata, kan kita belajar dalam C++ kan, ada selection control structure kan. Sama ada if else ataupun dia pakai switch case kan. Dalam VB dia tak ada switch case. Dalam VB kita tak ada switch case. Dalam VB kita gunakan istilah select more than 1,000. Nampak? Yang kelakarnya. Kita kata more than 1,000 ya, tapi dia start daripada 1,000. Dia reach. Or is it because of this one? Sebab kita kata left. So maksudnya dia tak lock lah. So any value dia akan masuk ke sini. So maksudnya kalau kita masukkan 10,000 pun bayaran dia akan keluar. Yes. So maksudnya comma ni stand for 4. Dia bukannya stand for n. So maksudnya kita tak boleh lock the range lah dalam this one. So, sebab kita tak boleh pakai keyword n kat sini. Dia error bayaran. Sebab ni tengah run. Dia tengok dia error. Nampak? Dia error. Dia tak boleh ada keyword n dekat dalam. So kita boleh buat dalam range, tapi range tu kita tak boleh nak block. Maksudnya tak boleh kata kena lagi besar daripada ni, tapi kena lagi kecil lagi. So limit lah penggunaan script. Tapi pastikan you all tahulah gunakan yang macam ni lah, yang standard.
Maksudnya kalau kita biarkan macam ni, kalau kita letak kata 500, by right dia akan keluar else lah. Tapi kalau kita letakkan 500 keluar else. Tapi kalau kita letakkan anything more than 1000, okay, dia keluarkan else. Okay. Kalau kita letakkan 1000 pun, by right saya expect dia keluarkan else sebab ni kita kata more than 1000. Okay. Okay. Kalau kita letak 1001 cent, baru dia keluar dekat more than. Okay. So range dia masih lagi sama lah. Sebab salary kita gunakan dalam bentuk dummy. So case ni dalam VB dia tak limit. Kalau dalam C++ dia limit. Hanya untuk dia karakter dengan boolean. Tapi dalam VB dia tak ada limit. Dia macam if else juga. Cuma limitation dia tak boleh lock the range. Dia tak boleh buat dalam apa orang kata limited range. Maksudnya 1000 ke 2000. Macam tu tak boleh. Dia sama ada lagi besar atau 1000, that's it. Tu dia cerita dia. Okay. Alright, habis lah cerita. So kita try jawab soalan yang ini. Saya nak tanya, Yes, sir. kenapa bila saya tekan start tu, dia tak pop up apa-apa pun, tak keluar apa-apa. Kenapa dia punya design tu tak keluar? Single screen ke double screen? Kalau dia pakai single screen ke double screen? Single screen. Single screen, tak ada share, tak ada dual screen lah. Tak ada. Betul Dia tak keluar, cuba tengok kat bawah ni, kat error list, ada error tak? Ada Sekejap, error tak? Dia Kalau kata warning dia, dia tak apa. ada warning je. Dia ada warning dia. Right? Yang sebab ada variable loan tu. Tak tahu kenapa ada warning. Belum tak guna. Kalau kuning tak apa, dia jangan ada merah. Dia warning saja. Warning saja. Ah. So by right should be okay. Cuba try tekan F5. Keluar tak? Biasa. F5 tu sebenarnya kita run lah. F5. Keluar tak? Patutnya kalau you follow the one I show now, dia akan keluar lah dekat center of your screen. Dah tukar kan ke center of your screen? Okay, saya ada. Ada lah. Ada lah. Thank you, sir. 500 kita alam dah buka kan. By right dia akan keluar kat model 1000. Okay. Okay. So kita patah balik pada the original question. Original question is this is the selection lah. 3000 ke 5000, 50,000. 3000 tu 50. Sebab tu kalau kita tengok soalan dia pun macam kelakar. Macam range dia tak mati. So what happen kalau gaji you orang kata RM1, 5,000 RM1. Bukan, 5,000 50 sen. So you tak jatuh dalam mana-mana kategori. Sebab dia punya test tu macam ini. Memang ini yang dia nak testkan. So macam itulah bila you buat switch case, itulah limitation. Tak pastikan spesifik dekat less than. Sebab kalau tidak nanti dia langgar semua sebab dia tak boleh lock di dalam bentuk. Itu tak masalah. So ini loan amount kita 5,000 gitu. Wish gaji. Loan amount 50. Next one 5,001 7,000. Ni dia sebenarnya yang dia nak test. 7,000. So our loan amount equal to 10. 7,5 RM. 5 RM. 7,5 RM itu 10,000. 100,000. And more than yang ni yang kita kena gunakan is tu. Cantik pula tempat dia. More than 10,000. So dia akan so lain daripada itu kita kata loan dia 0 lah. Tu
So sebenarnya bila dia masuk else ni kita nak dia reset sekali apa semua lah. Warning ke apa, jadi kita try tambah-tambah. Okay. So the next one, lepas kita click this one, okay, kita nak dia display dekat message box kan. So our output will be in a message box. So kalau you follow the last semester, you akan nampak lah ada lecture about message box. Masih tak ingat. Message box kita ada dua jenis tau. Satu yang pakai MS. Kita try gunakan message box yang simple lah. Yang keluar dulu kita pakai. Okay. Okay. So inilah message box kita. So kalau kita tengok dia boleh bagi kita ni. So prompt as object. Kita ingat macam ni message box. And then message style boleh abaikan and then title. Okay. So buat ingat ni. Ayat 1. Okay. Dan ini saya letakkan. Ada kod dia sana. Kita pakai OK. Okay. Message style. Kita tengok. Dia bolehlah set macam ni. Katakan ingat nak lupa. Tengoklah video tu nanti. Okay, so yang ini sebenarnya kita nak setkan berapa banyak button nak keluar. Dia boleh letak button cancel apa semua lah. So yang ini kita just nak pakai VB OK only. So boleh macam tu lah. Dia ada nombor dia sekali awal-awal kalau follow the lecture dia pakai, saya tunjuk pakai nombor lah. Ayat. Yang ni saya main letak dulu. Sebab saya tengah menulis. Saya rasa depan ni ayat yang kita nak keluarkan. Yang belakang ni ayat tajuk dekat atas. Ayat. So, saya just letak ayat 1, ayat 2 dulu. Alright. So no matter what is our output, by right dia akan keluar lah. Okay. So kita just nak tahu kat depan ni apa, kat belakang ni apa. So message box by right dia pop up lah. Okay. So maksudnya kalau kita masukkan kata 1500. Okay, nampak tak? So ayat 1 adalah ayat yang keluar kat teks dia. Kita akan prompt kan. Ayat 2 adalah tajuk kat atas. Okay. So button kita betul lah. Jadi okay. Tu random ke? Tak random. Okay, so kita boleh spesifik kan. Okay, so yang ini kan, kita boleh gunakan VB OK only. Okay, ataupun you boleh, dia ada banyak button lah. Dia ada VB OK cancel. Okay. And then dia ada VB OK cancel abort. Something like that. Kita try cari VB OK abort. Abort. Oh tak. Untuk yang ini tak ada. Tapi kalau you pakai lagi satu ada. Abort. Okay. Dia ada abort, retry, ignore. Dan banyaklah option yang kita ada. You can follow untuk apa tu. Untuk tentukan button tu keluar jenis apa. Okay. So let's say katakan saya letak originally. Kita letak macam ni kan. VB OK cancel. VB OK only. So maksudnya apa saya nak buat kat sini. Dia hanya keluar button OK sahaja. Okay. Dia keluar button OK je lah. Macam tu. Okay. Untuk sebab kadang-kadang dalam kes ni kita tak nak respon daripada button kita. Tapi kadang-kadang kita nak respon. Maksudnya kita boleh check dia tekan button apa tu. Okay. But that one is okay lah. Nanti kita tengok. Awal-awal ni you tahu yang kita boleh juga result kita dekat ini. Itu je yang penting awal-awal you tahu. Okay. Kalau tak silap saya this one dia berdasarkan 16 input. Kalau you pakai 16 lain, 32 lain, 48 lain and then 64 ni. Jadi kita try the number. So the first one, saya try follow dulu jawapan. Windows Apps 1. So yang inilah kan tajuk kat atas. Kenapa dia pakai Windows Apps 1? So saya punya W tak ada. Saya try follow the example dulu. Ini untuk tajuk dia. You eligible. You're eligible.
Sir, Saya saya masih dekat error dekat apa ni TXT salary. Macam mana settlekan lah sir? salary TXT salary. Dia tak boleh baca. Dia sebab apa? dia tak boleh this one salary ni. Ya. Input. TXT salary dia. Val tu ada. Val ada? Ada. Dot text. Hah? Dot text. Dot text. Ada tulis? Salary dot text ada. Ada tulis? Ada. Okay. Ni betul you dah rename. This one. Kepada text box text. Sorry. When you click on the text box ni kan kita ada button label ni. Click on the text box. Dapat tak? Saya kena rename yang kotak putih tu je lah. Yes. Design dia ingat satu semua tu kena rename. Okey dapat. Okay. Susah dia tak just okay. Dapat help. Mana tadi kita? Dekat sini. Okay. So this one kenapa kita gunakan VB OK? Sebab saya tengok soalan ni dia ada OK button sahaja. Okay. OK button sahaja. So kita gunakan VB OK lah. Sebab kita nak tengok VB OK button sahaja. So yang ini kita dah dapatkan your loan eligible amount is double.rm. Okay. And then kita nak append sekali. Kita nak tambahkan n. Okay. And then kita nak masukkan variable kita lah loan. Okay. Ingat kita nak append kita gunakan symbol. Kenapa dia error? Ini enter saya ni. Okay. So sepatutnya dia keluar value lah. Run tengok sama tak? Maju dalam contoh. Jadi contoh ni. Dia sebut keluar 50,000. Maksudnya masukkan 4,000 lah kot. Saya masukkan 4,000. Keluar tak? Kalau kita tengok jaya lah. Keluar sama kan. Cuma button kita ada cancel. Kenapa? Tak apa. Saya rasa saya dah kata video. BB tak ada only. Boleh dengan tambah only dia keluar button. Okay sahaja. Saya masalah button tu. Okay. Okay. So nice. Tapi tengok dia tak berapa nice lah. Kalau you perasan kan, saya punya titik keluaran ni dia tak arrange. Cantik. Dia keluar RM, kita dah forcekan dia keluar RM. Tapi titik keluaran tu dia tak split. Kan? So dia tak cantik lah. So untuk cantikkan dia sebenarnya kita boleh control the formatting. Kita boleh google lah. Okay. Formatting ni penting lah. Satu you format pakai currency. Yang saya tak suka lah sebab currency kita fix. Maksudnya dia akan keluar sekali dengan simbol RM. Kalau nanti nak buat program untuk dollar ke apa semua, dia tak boleh sebab dia fix pada window kita macam mana. Sebab window kita kat Malaysia, so biasanya kita akan letak Malaysia, so kita tahu currency kita RM. Okay. So for that saya akan biasa akan gunakan dan akan tunjuk hanya untuk string punya formatting lah. Okay. String format. Mana? Ni asal dia keluar C# lah. So saya tak suka ada satu format you format based on currency. Dia akan auto format lah. Tapi yang ni kita akan gunakan C lah. Tapi yang ini saya nak gunakan kita control guna hashtag. Dan saya lupa kat mana. Currency dia akan keluar dengan simbol. Ini susah untuk kita control. Ini sebagai US kan. So, dia akan keluar dengan simbol. Kalau kat Malaysia dia akan automatic keluar RM. Set dengan komputer kita kat Malaysia lah. So string format number. Format number. Saya lupa kepala dia je. Ini dah susah nak cari.
Macam ni. Alah. Format number. Format number, the number. Okay. I just. Okay. Untuk cancel kita tak set lagi. Cancel kita akan buat here. Kita tambah apa ni. Ni saya nak buat. Oh, the formatting. Okay. So untuk loan ni kita akan formatkan. Format. Hilang. Format apa dia? String. Format number lah. Format number. Okay. So, depan ni number apa? Belakang ni format dia. Sir, So, kita nak dia saya. Vibocon ni untuk apa? Vibocon only. Di sebelah dia. VB. VB. Ni untuk apa? Untuk menentukan button apa nak keluar. Oh, okey. Dia bukan Vivo Core only. Sebenarnya dia adalah VB OK only. Oh, VB. So maksudnya akan hanya keluar OK button. Ni. Ini saya tekan yang format. Okay, so sebenarnya yang ni dia akan bagi tahu button apa yang nak keluar. So, kita boleh kontrol apa button yang nak keluar. Itulah. Kemudian kita boleh letakkanlah hash. Biasa kita format dalam bentuk million. Boleh lah. Dan belakang ni baru kita setkan dia. Right. Okay. Ni VB OK only. Ini tengok So kita ada banyak lah button dia. Sebenarnya button tu kita boleh test pakai. Let's say kita boleh pakai nombor. Boleh letak 16. Nombor dalam gandaan 16 tu. Right Jadi ya. Cancel. Punya salah. Factor penutup bracket. Kita di belakang. Message box yang ini adalah untuk number format. 16, tajuk form. Saya lupa apa dia. Untuk app apa tu kan? Itulah. Saya tak ada error lah. So kita boleh control format macam ni lah. Kalau macam saya masukkan gaji dia katakan 4,000. Dia error. Salah kan? Bukan number format. Not valid. Not string. Saya tak nak buka slide ni. Sebab saya tak ingat slide yang mana pun. Sama yang dia. Dan dia error. Apa tak baik? Ni kenapa? Oh ni. Okey, faham. Ini kena tutup. Ini salah. Tutup tak. Oh, saya tutup kat sini. Faham. Oh, tajuknya ada lagi. Alright. Pak. So, kita boleh control kita punya formatting. Apakah format, bukan format. Format. Okay. So, dia akan susun cantik lah untuk kita pisah-pisahkan dia. Kalau tak ada titik perpuluhan dia tambah. Okay. So, this is how we control our formatting lah. Okay. So, kalau you perasan, yang ni saya letak nombor. Video okay apa semua kan. So, kalau saya letakkan nombor 16. Saya tekan 4,000 kan. So, yang nombor ni dia bukan menggambarkan itu, dia menggambarkan logo.
Yang nombor 16 ni dia menggambarkan logo. Dia menggambarkan logo yang keluar kat situ. Dia nak tutup button. VB OK. Nampak So kalau you ambil VB OK dia akan keluar OK dengan cancel. Kalau OK cancel dia akan keluar OK dengan cancel. Kalau OK only baru dia akan keluar OK sahaja. So boleh gunalah VB OK. So sebenarnya dia ada nombor yang boleh nombor untuk gambar. Sir. Okay. Hash tu random ke? Tak. Hash tu macam mana kita nak susun. Yang ni saya susun dalam bentuk billion. Maksudnya saya rasa nombor tu takkan lebih daripada nombor ni. Takkan you nak tulis lebih daripada billion. So, kalau kita mati kat sini, basically dia jadi juta, you juga boleh mati macam ni. Kalau you buat macam ni, maksudnya nombor tu akan mati dekat juta, pemisahan. So biasa kita nak pisahkan koma tu kita gunakan hash. Kalau you letak zero, ada example dia akan letak zero. Kalau you letak zero, masalahnya dia jadi tak cantik. Maksudnya kalau kita tengok, kalau kita letak zero kan, dia tak cantik. Okay? Dia boleh letak zero. So kalau you letak zero, dia akan keluar zero. Dia jadi tak cantik lah. Maksudnya katakan macam 4,000 kan. So kita expect dia keluar 50,000 kan. Tapi dia akan keluar kosong, 50. Dia akan pisahkan macam tu. So dia akan force zero kalau you letakkan zero. Kalau tak ada value. Okay? Tapi kalau you letakkan hash tadi, saya letakkan hash kan. Kenapa saya suka pakai hash kat depan lah. Hanya untuk sin sahaja saya akan letakkan. Sebab sin memang kita nak force kalau tak ada. Tapi kalau value kat depan, kalau tak ada lah. Janganlah tunjuk 00 untuk 50,000. Itu dulu. Baik. So dia bukan random. Ini sebenarnya saya splitkan dia tiga kan. Boleh explain sekali lagi tak kalau letak 16? Okay. So 16, 32, 48, 48 dia adalah untuk simbol. So kalau kita tengok kat sini, result ni. Macam ni. Okay. So yang ini untuk button. Ini button dia apa? Kita tengok. Okay. So kalau tengok yang ini, saya tak letak simbol apa-apa. Dia tak ada keluar dengan simbol. Warning, information, option, information. Ada empat benda lah. Okay. So yang ini saya control hanya dia punya button. Saya kata BB. Okay. So sebenarnya kita ada banyak lah. Kita boleh buat cancel. Cancel. Pun boleh juga. Padam. Refresh. Letak balik letak mana dia ni. Okay. So kalau saya letak yang ni BB OK cancel kan. Dia akan keluar button OK dengan cancel. Saya klik apa-apa pun sebenarnya dia akan tutup. Okay. Sebab kita tak control output. Nanti kalau ada soalan yang perlu kontrol, saya akan tunjukkan yang kontrol lah. Okay. Ataupun you can refer to the lecture notes lah. Dia sebenarnya dah ada lah. Okay. And then what else? Yang tu untuk button lah. Okay. So yang nombor tu, sebenarnya kita boleh letak kat sini tu. Okay, kalau you perasan, okay, tak error kan? Asalnya tak ada nombor kan? Saya letak nombor kan? So bila saya letak nombor, dia akan keluar simbol. Depan ke belakang pun saya tak ingat. Okey, untuk PC box rasa tak boleh letak nombor. Dia either one. Kerana dia. The first style button method box. Dia boleh letak 3 benda je kalau dia pakai MSP box. Okay. So kalau you nak gunakan nombor, you kena gunakan yang so yang ni boleh dapatkan respon sekali. So message box ni macam layout dia. Sebab dia ada error. So what is it? Text message button. Tak jalan. Dapatkan respon. Tapi masalah dia dapatlah the code. Mana ni? Slide 2. Saya pun tak ingat. Saya lecture lah. Lambat.
Nombor tu akan menentukan simbol. Okay. Yang ni menentukan button. Okay. Yang ni menentukan simbol, the icon. So nombor tu sebenarnya gantung pada ni, nampak? 16324864. Dia takkan nombor lah. Tapi macam mana susunan dia tu masih jadi. Box. So this is the message, this is the style. So style maksudnya no or critical. Wah, bila you pakai message box, dia tak boleh pilih dua-dua. Sama ada you button, boleh. Right, so this one. Okay lah, box biasa pun. So yang ini dia gabungkan sekali, dia pisahkan dekat. Kenapa dia tak sekali. Tapi satu. Okay, work. Masukkan itu. Nampak? So dia akan keluar lah. Kenapa dia keluar dua button? Sebab kita kata button jenis BBS on. Okay. Kenapa keluar simbol pangkah ni? Sebab kita kata critical. Okay. So simbol ni instead of dipakai BB critical information and so on. Yang BB default button tu ni saya tak tahu apa. Buang lah. Yang ni kita tak tahu apa. Part of our table. You all explore tengok ni. Saya rasa ni design ni kot. Mana rupa dia keluar. Color dia apa-apa sikit. Sekarang kita pakai standard control tu kan. Okay. So yang ini, yang critical ni sebenarnya, instead of you pakai the value itself, you juga boleh pakai, macam ni kan dia bagi tahu value dia apa. So untuk yang 16 ditanya 16 tu. Ini. So kalau you pakai 16, dia akan keluar critical. So yang ini instead of you pakai VB critical, you boleh juga pakai value dia. Sebenarnya VB critical tu memegang value dia. Right. So ini masuk dapat itu. So by right dia akan keluar simbol pakar. Okay, pakar merah. Okay. So kalau saya pakai nombor lain. Nombor lain biasa nombor dia tambah 16 lah. So 32. So by right dia akan keluar logo. Sebenarnya kita boleh tahu kalau kita tengok table tadi. So kalau kita tak tahu kita try. So ni maksudnya question. Betul tak? Kita try tengok the notes. Okay. So kalau 32 question. Okay. So ni kalau kita letak part 8 dia akan keluar tanda seru exclamation. Ini dia akan keluar tanda. So sebenarnya dia menggambarkan the value kita. Instead of kita pakai the variable, the constant variable yang dah ada dalam VB, kita gunakan the value. Aku tak salah sebenarnya. Maksudnya yang ini pun sebenarnya kita boleh pakai value. VB yes or no kan? Dan yes or no. So let's say kita nak hanya keluar yes button dalam betul-betul macam dalam yes button. Okay button kan. So the value is 0. So kita boleh letakkan value 0 kat sini. Okay. And then kita nak keluar apa? Katakan kita nak keluar information 64. So instead of kita pakai the constant variable ni, kita juga boleh pakai the actual value. So setiap ni reserve word ni, reserve word variable constant variable ni, dia sebenarnya ada value lah. So maksudnya kalau letak kosong 64, maksudnya dia punya message box ni kosong maksudnya hanya nak keluarkan button OK sahaja. And then 64 maksudnya simbol yang dia akan keluarkan adalah simbol information which is dalam kurungan I lah. So kita boleh letak. So untuk button dengan ni kenapa nombor dia jauh? Kenapa nombor dia jauh adalah untuk menentukan lah sebenarnya yang you masukkan ini adalah icon, ini adalah button. Okay. So untuk message box dia ada 3 ruang. Untuk yang MS itu message box ejaan penuh tu baru ada 4 ruang. Okay. Dan yang itu wajib ada respon. You have to capture the response. So yang ini 4000. So by right dia akan keluar itu tanda bulat dalam ada I information. So yang ini untuk dia punya icon, yang ini untuk dia punya button. Nombor kecil untuk
Ni lah. Sebenarnya kalau tak masuk nombor pun boleh dia masukkan dia constant value. This one the option kita. So default ni adalah susunan dia lah. Second button is default. Okay. So dalam case ni tak ada apa-apa, kita dah okay. So kita okay, dia just patah balik lah. Alright. So bila kita tekan, saya tak nak. Bila ni kita nak buat program ni? Ada soalan? Ni? So very easy kan sebenarnya. Cuma either you know or you know. Tak boleh tekan case tu je markah. Kalau dia pakai selain daripada case, tak adalah markah. So markah dia memang totally dekat. Yang lain-lain ni dia markah sampingan lah orang kata markah. Kalau macam you tak boleh buat kan. Tak boleh buat langsung kan. Sebab markah full dia kat sini daripada 5 kan. Ini kata lah 4.5. Aku kat sini. Ya. Pastikan you tahu buat lah. Patutnya kita lah. Okay. Alright. So yang ni tak ada apa sebenarnya. Cuma kena ingat message box dia ada 3 ruang. Okay. Untuk the value yang you nak display. Dan button O N icon. Okay. Dan terus dia punya text. Lagi pakai yang penuh lain. So message box tu sebenarnya kita boleh capture the response. Itulah. Ada ni. Ya, ada apa soalan? Ini ada. Senang je. Yang saya kata soalan dia kalau senang sangat, kalau susah sangat lah. Soalan sebut lah. Semua senang-senang dia either you know or you know. Tapi dia senang. Tapi ni jawapan dia. This is the answer. Daripada declaration tu, apa ni? Sebab dia tak suruh pun button kat mana. Okay. Ada soalan? Question so far? Tak ada? Lagi yang you all tak dapat try ke apa ke? Ada soalan? Ini tadi? Apa lagi yang kita boleh? Yes. So untuk next lah. Asal result saya tak keluar. Mesti box ni dah buat. Dia keluar apa? Dia mesti append sekali. Dia simbol N. Okay. So yang ni saya pisah-pisahkan lah supaya boleh nampak. So bila dia pakai message box, dia akan ada 3 kolom. Okay. So the first column untuk the first apa ni? Column parameter. Okay. So ni the first one ni sebenarnya adalah the value itself lah. The value itself. Maksudnya sebenarnya kalau tak ada format ni maksudnya terus endkan dengan dun. Sebenarnya sebenarnya sebab ada format. Kalau ikutkan sebenarnya dia macam ni je. Tapi kalau kita buat macam ni, kita punya output tak cantik lah. Maksudnya dia sebenarnya straightforward macam ni. And dun. Okay, and then terus. Okay. Nampak? Dia tak ada error kan? Okay. Dia tak cantik lah. The original is this one. Cuma kita nak control dia punya format. Macam tak N. Kita nak appendkan sekali. Jangan pakai plus. Plus untuk string. Okay, bila ni nak concat a string, pakai plus. So untuk append, untuk pastikan apa sahaja boleh masuk integer double float apa semua kan. So kita pakai pun. Plus tu kadang-kadang tak jadi. So selain pada kita komen sesuatu, kita juga boleh select kat sampai bila tekan-tekan ni, mula saya mengapa kat mana saya tu. Advance. Yes. Comment selection. So dia akan komentkan itu sekali tu. Saya buat sesuatu tu. So you highlight je and then comment. Uncomment pun sama. Uncomment selection. Okay. Dapat tak kalian? Dia original macam ni lah. Okay. Ataupun saya biar je. Sebab dia tak mengganggu, dia akan boleh mengganggu, dia akan keluar 2 kali. So saya komentnya lah. Dia akan keluar 2 message box yang berlainan. Dia bukan keluar kat message box yang sama. Okay. So original form dia macam yang saya komen lah. Tapi kita nak dia lebih cantik, lebih cemas, lebih tersusun. Koma, ada sin ni walaupun tak ada sin. Boleh buat macam ni. Dapat tak? Ada? Jadi. Keluar tak jadi? Ni ada question? Ada lagi? Okay. Ni aku lah. Okay.
Sekarang saya tunggu Alia mencuba dan menjawab. Okay. So for the next Friday, okay, you can continue with the other chapter lah, chapter 4 punya slide. So go to YouTube. YouTube, tulis kat Google ya. Okay. CSC CO1 COVID 4.0. So you can continue with the next question and chapter. So hopefully you dah tengok lah the video yang previous three lah. So patutnya you all dah tengok video this one. Yang ini jangan tengok, incomplete lah. Saya rasa saya terlambat rakam sebab tu dapat 27 minit ya. So you can choose either one lah. Kalau saya ambil yang first one lah. Sebab masa dia lebih panjang. Tak tahu kenapa. Jangan soalan yang sama ya. Okay. Sama dengan you all lah. Tapi you all untuk ni saya ingat lagi. Okay. Tengok yang group A punya. Yang Jumaat. Tengok yang A punya. Kita tak upload lagi lah. So you can continue with question now. Kita dah buat question number 1. So you can continue with question number kita dah buat question number 2 hari Jumaat hari. Next Friday kita akan try buat question number 1. Sepatutnya dia sama dengan soalan yang kita buat. Okay. So you can use either this video ataupun this video. So nanti saya share sekali lah dengan source code. Okay. Hopefully you all try dulu. The idea here is supaya you boleh try dan tenang. And kalau you tak boleh proceed, baru kita discuss hari Jumaat. Jangan tak saya ulang balik hari Jumaat, memang saya tak ada masalah. Cuma jadi tak belajar apa-apa lah. Kalau you tak follow sambil saya cakap, which are ridiculous lah sebab kita dah ada. Okay, you run and you pause, you run. Okay. Jadi, Alia, tak respon. Tak jadi. Okay, so, okay. Entahlah, dia memang tak keluar bila saya letak apa-apa. Okay, boleh share. Kita tengok Alia. Alia share screen. Try tengok. Okay. So, untuk yang lain, kalau tak nak tengok Alia punya, boleh log out. So, don't forget to try chapter 4, question number 1, December 2019. Malu apa? Okay, siap saya halau yang lain. Alia kata dia malu nak share. So, yang lain boleh balik. Okay. So, nanti saya akan share kat attendance source code hari ni dengan untuk next class punya group. Sepatutnya you try dulu. Please try dulu. So please try dulu hari Jumaat. So hari Jumaat kita akan discuss kalau you ada. Kalau saya nak ulang dari awal pun tak apa. Tapi rugi lah sebab you dah boleh try and you should apa je. Okay. So untuk yang lain boleh start log out. Siapa yang tengok Alia tunjuk apa masalah dia. Cool. Okay. So thank you. Kenapa sedih? Thank you, sir. Okay. Sir, attendance mana? Okay, Alia. Attendance saya akan share dekat group. Apa? Lepas Alia present. Dia kata malu. Thank you, sir. Boleh keluar beramai-ramai. Okay, so saya akan sharekan source code hari ni. Attendance and also staff list. Video untuk next session Jumaat. Hopefully you all try dulu. Okay, saya akan sharekan dekat group kita. Okay. Alia. Dah. Tinggal 24 orang. Okay, share. So at least berapa tadi? 40 orang. 18 orang. Dah tinggal 20 orang. Alia. Session for you. Share screen. Screen 1 ke, sir? Screen yang you pakai lah. Share je. Sekejap. You ada berapa screen? Ada berapa monitor? Kalau you ada 2, you kena tahu which one lah. Kalau you pakai 1 je, just share mana-mana. Okay. Itu starting to share. Good. Okay, nice. Okay. Betul. Sama. Okay, bawah. Terus sikit. Facebook, betul lah tu. Tapi dia tak keluar. Cuba try. Dah keluar tapi dia menyorok. Jangan share source code. Saya tak nampak. Share the entire screen. Jangan share IDE.
function get salary dengan cluster tu saya tak faham lah. Oh, dalam kelas. Yang tu in the end saya pindahkan dia ke dalam kelas je. Don't worry. Kelas kita akan ulang. Dia kan kita buat 2 set kan. Kalau tak faham yang tu buat. Lepas tu kita akan buat lagi sekali dalam this question. Rasanya soalan C akan ada function spesifik untuk. Don't worry. Saya akan ulang lagi. So dia sama je sebenarnya dengan C++. This one. Yes. Nampak tak? Tu dia ada kat bawah tu. Klik ke bawah. Bukan dekat you punya apa tu namanya? Apa kita panggil lah window menu tu. Dekat jam kan? Dekat Kat window kat bawah tu. Jam sebelah sebelah Spotify. kanan tu. Ni. Okay. Sorry. Kanan. Kanan. Mana? Bukan yang tu. You kena sepatutnya kanan lagi. Kanan. Ni. Kanan lagi. Yang itu. Klik tu. Ni. Bukan, itu gambar folder. Yang kanan sekali. Sebelah gambar gunting. Okay, ni. Sebelah gambar tu. Tu. Okay, klik okay. Tak boleh. Kenapa dia? Itu yang saya pelik tu. Okay, cuba pergi kat gambar yang belah kanan tadi tu, yang sebelah gunting. Sebelah gunting. Cuba letak je ke atas. Dia keluar tak? There are this message box. Tak menggigil lah. Ya Allah, bukan you present finally project. Tak boleh rasa. Itulah saya pun tak tahu. Tak kat situ. Letak mouse atas tu. Saya nak tengok dia keluar apa. Letak mouse atas ikon sebelah gunting. Letak je. Letak sini, okay. Letak tu. Dia memang ada satu je screen. Why? Kenapa you punya message box jadi je? Tak ada message error. Okay. Bukan output tu bawa end select ke? Okay, good job. Okay. You buat you punya output dalam you punya else. Dalam you punya default lah. Kalau dalam C++, nampak? Yes. Dia punya tab tu. Ni. Dia di luar. Selepas end select. Thank you. Ni dekat bawah end select tu lah. Yes. Selepas habis proses baru buat output. Yes. Sekejap. Maksudnya you punya tadi tu dia hanya akan keluar kalau you berjaya masuk ke condition else. Ni letak gaji 1,000 ke, baru dia keluar. Okay, try again. Saya tak nampak dia. Kita buat lain. Tak ada. Don't worry situ. Kita ni jadi lah. Tapi dia tak buat formatting dia kan? Nanti try buat formatting. Tu saya nak fahamkan dulu. Okay, no problem. Formatting tu maksudnya kita just nak nombor tu jadi cantik je. Macam kalau dalam C++ yang kita pakai 3 ayat tu. Yang kita tambah dekat declaration 3 ayat tu. Out.const apa benda entah. Dia ada 3 ayat kita tambahkan. Okay? So selesai masalahnya lain. Nanti tu. Hanya nak tengok, nak gelakkan Alia. Okay, no problem. Jom kita gelakkan sama-sama. Okay, so dia terbuat dalam else lah. Tak ada problem. Tak masalah. Okay. Untuk Syikim, pasal function no worry. Function sepatutnya kita akan ulang lagi sekali bila kita buat ni semua. Bukanlah kita ulang, sebenarnya tak sampai. By right, this one sepatutnya ada function. This one. Masa kita buat soalan nombor 3. Kita try buat lah. Dan sama juga dengan soalan 3 Disember 2019. Sepatutnya soalan nombor 3 ada saya tengok. Cuba tak jumpa.
itunya. Ada tak? Rasa tak buat lagi lah semua. Sebab tu saya tak discuss sangat. Itu kebetulan. Lupa lah. Tak, dia tak ada. Tak ada. Tak ada. Ni ha. Kita akan discuss lagi about function dalam soalan nombor. Ada banyaklah function. Okay, don't worry about function. Function sepatutnya kita tak discuss in detail. Mana sekejap? Oh, you all tak nampak apa di sini buka. Okay. So tak apa, don't worry. Kita akan discuss dekat soalan 3. Soalan 3, dua-dua set akan ada function. That is the time kita akan proses. Okay? Yeah, Alia? Okay, come. So I guess, ada lagi soalan? Last? Berapa saat lagi? Kamu pula. Okay, 14 saat. Kita stop. Ada? Okay. So kalau tak ada, I guess that will be our for today. So saya akan sharekan 3 benda tu lah. So that will be all. So thank you class. Assalamualaikum. Thank you, sir. Bye. Okay, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, attendance tak ada Katanya saya bagi dekat group sekali. Okay. Sekali dengan link video, sekali dengan source code ada. Saya pause recording.